Assalamualaikum semua. Selamat pagi, Ngoh. Dengar ke? Dengar. Dengar, Alhamdulillah. So, kalau nak tanya soalan ataupun nak bagi pandangan, nak bagi cadangan, boleh on mikrofon masing-masing ya. Dengar Sarah. Okey. Okey. Kita bagi masa lagi dalam 5 minit sebab berdasarkan senarai pendaftaran ada dalam 80 lebih saya rasa. Tapi yang baru join Google Meet 49. So kita tunggu sekejap lah. Waalaikumsalam Dr. Azmi. Cikgu. Latecomers tu mungkin risau sebab apps ni berbayar. But don't worry, boleh cuba dulu tengok kalau ada keperluan then kena invest lah. Kalau tak ada keperluan boleh cuba alternatif lain. Apps ni sekali bayar je ke ataupun yearly? Yang 51 tu, 51, 52 tu lah. Start dah ke? Baru pukul 10. Okey, saya rasa Kak Sykin boleh kita mula ke? Atau kita nak tunggu lagi Kak Sykin? Boleh mula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, selamat pagi semua. Alright, harap-harap sihat lah ya. InsyaAllah perkongsian kita pagi ni sangat simple. Okay, sebab dia hanya fokus pada satu application. Okay. So dalam slide tu kalau ada yang dah tengok mungkin dapat idea lah apa yang kita akan kongsi pada pagi ni. Okay, so saya akan mula untuk share screen. So takkan nampak dah lah muka cikgu lepas ni. Kita akan tengok slide saya. Alright, so kalau ada apa-apa soalan, minta onkan mikrofon dan boleh tanya. Present screen. Start podcast. Okay, ini adalah slide yang saya kongsikan tadi dalam WhatsApp group. So saya akan buka slide dalam PowerPoint punya format, terus kepada explain edu. Okay. Ada 20 slide. So presentation saya akan guna explain edu lah untuk guna pointer semua tu. Okay, copy to explain edu.
And basically kalau untuk guna Explain Edu ni, semua bahan yang saya drop ataupun material yang kita dah ada, PowerPoint ke, PDF ke, Word ke, Microsoft Word ke, ataupun image, saya drop dalam Telegram student, and then kita boleh masukkan terus kepada Explain Edu punya apps. Sekejap ya. Okay, so bila kita nak buka slide tu, dia akan tanyalah siap-siap dekat dalam first page tu, dia minta tanya, dia akan tanya separate slide ke ataupun nak combine ke. Alright, so basically saya ada 20 slide, saya akan letak dia asing-asing lah. So dalam Explain Edu ni dia akan ada 20 slide juga, sama seperti mana dalam PowerPoint saya. Oh, saya silap ambil lah, saya ambil yang PDF. Okay, saya patut lambat tadi. Sekejap ya, saya ambil yang PowerPoint. PowerPoint punya format. Okay, PowerPoint. Agak aku. Okay, and then kita insert lah, dia akan automatic open a new document, right, dalam Explain Education Edu. Okay, so bagaimana kita guna Explain Edu ni, dan saya boleh guna pointer dia lah. Maksudnya senang lah sikit untuk kita rujuk bila kita explain pada student. Alright. So hari ni kita super easy Explain Edu, right, application in teaching. Apps ni dah lama dah sebenarnya ada beberapa cara guna. Macam saya sendiri pun dah hampir 5 tahun lebih guna mengajar dalam kelas. Apa yang bestnya tentang apps ni adalah kita tak payah bimbang tentang marker ataupun space whiteboard lah sebenarnya. Ataupun whiteboard tu tak boleh padam ke, masalah whiteboard kan. So sebab kita hanya connect dia, connect kita punya device lah, maksudnya kalau siapa yang ada iPad boleh guna, connect dia punya device terus kepada projector. So student akan terus tengok apa yang ada dalam skrin kita. Dan apa-apa discussion yang kita buat dalam Explain Edu ni, kita boleh record dan juga kita boleh share pada student. Alright. Okay, so basically untuk yang first time lah untuk tengok apps ni, right, Explain Edu ataupun Explain Everything, ada dua nama. Nanti saya explain apa beza dia sebenarnya. Alright, Explain Edu is an interactive whiteboard platform. Okay, so apa saja idea yang kita nak share, kita boleh bagi, kita boleh letak saja dalam ni. Kalau kita rasa tulisan kita tak cantik, kita boleh betulkan balik. Kalau kita rasa slide kita ada yang tak menarik ke apa ke, kita boleh remove dia. Right, so we start with infinite canvas and combine new and existing media, annotation and text. Okay, so siapa yang ada buka link tadi, mungkin akan perasan logo, ada dua logo, satu warna biru, satu lagi warna putih. Okay, so kalau orang tanya saya pakai yang mana, saya pakai yang ni. Saya tak pakai Explain Everything whiteboard saya pakai Explain Edu. Saya pun baru perasan sebenarnya saya pakai yang ni. Okay. Alright, so ini adalah dia punya interface. Okay, saya boleh kecilkan, saya boleh besarkan lah sebenarnya. Explain the application of Explain Edu.
Alright, so sebenarnya saya screenshot je. Kalau semua rakan-pensyarah boleh tengok dekat tepi ni, okay, dia ada bar, dia ada macam kita punya komputer juga sebenarnya. So kita boleh tekan dan tengok apa yang kita boleh guna. Okay. Alright, next slide. Saya nak cerita pasal yang web browser tadi. Saya bagi mula-mula sekali dalam WhatsApp group. Alright, yang web browser ni kalau ambil link tu dan cuba buka dekat PC ataupun desktop masing-masing, dia memang akan bagilah. Alright, cumanya dia sangat limited. Alright, so ada satu limited dia maksudnya dia hanya share satu slide sahaja. Kita tak boleh nak tambah more slide. Sebab yang ni mungkin dia just nak bagi orang rasa guna macam mana tools yang dia sediakan ataupun benefit yang disediakan. So for today kalau rasa nak cuba boleh cuba. And then kalau ikutkan semalam saya ada test dengan Kak Kamruzita, Explain Everything Whiteboard tu rasanya tidak berbayar tapi dia limited kepada 3 project only. Okay. Yang harga tu nanti kita discuss kemudian. Kita cuba tengok dia punya benefit dululah. Okay, so web browser dengan view dalam iPad sama sahaja. Alright. Okay, kenapa saya guna Explain Edu? Alright, so kalau saya punya pengalaman mengajar adalah mengajar calculation dan juga teori. Ada juga teori. So dalam kelas ada buat calculation macam kita nak ajar calculus. And then teori, kita ada juga ambil nota daripada PDF, PowerPoint dan explain dengan student. Okay, so kita boleh ada import apa-apa saja multimedia yang kita ada, yang available dengan kita dan masukkan terus dalam Explain Edu. Okay, so macam dekat sini dia akan bagi tahu lah. So kita boleh letak image, kita boleh letak apa lagi, equation ataupun any file. File tu pula yang kita boleh access daripada tempat yang kita simpan lah, maknanya kalau kita letak dalam cloud macam Google Drive, OneDrive ataupun letak sedia dalam file iPad, so kita boleh ambil dengan mudah. Okay. And then reason yang kedua, alright, yang paling best saya rasa yang ni lah kot, sebab saya tertarik guna apps ni daripada video Khan Academy sebenarnya. Dia buat video tentang subjek calculus. So dia record video tu sebab apa? Dia menggunakan jari jemari dia, alright, untuk write, draw and colours. So saya pernah guna apps ni pada tablet tapi dia tak sharp macam bila kita tulis tu dia terus keluar, tak lah. So preferable-nya adalah iPad dan Explain Edu ni memang fokus on iPad. Kalau siapa yang ada tablet boleh install Explain Everything Whiteboard. Okay, so yang ni kita ada pen tools dia. Okay, so boleh select colours kat sini. And then at the same time kita ada ruler. Alright, ruler ni nanti saya illustrate macam mana bila nak guna. Okay, and then dia ada highlighter. Okay, kita boleh cuba. Okay, highlighter. Alright, lepas tu boleh tukar-tukar warna. Macam kita baca dengan student nota ke apa ke, kita nak highlight pada student point-point penting tu. So dia sangat menarik lah. Alright, lepas tu laser pointer. Laser pointer dia banyak lah, dia boleh pilih nak yang macam ni ke. Okay, user laser draw in any color, shape and text. So sambil kita baca kita punya notes tu ataupun nak tunjuk points tu, kita boleh guna laser pointer. Okay, ataupun ada banyak lagi lah sebenarnya yang disediakan. Okay, and then shape. Kat sini pun dia ada juga sediakan shape. Macam contohnya kita nak letak rectangle ataupun square ataupun any shape, right? Untuk buat table ke, boleh juga. Okay, and then satu lagi kita boleh guna web browser, right? Web browser tu contoh saya kecilkan slide ni, letak tepi dulu. Kita nak guna yang lain. Okay, so kita boleh guna, kita boleh terus search apa saja yang kita nak search menggunakan web browser. So klik pada web browser. Alright, so dia akan lead lah kat mana yang kita tu. So katakanlah kita nak cari pasal Explain Everything. Okay, so dalam kelas kalau tiba-tiba nak cari definition ke apa ke, saya tak payah buka
buka asing lah, maknanya daripada apps ni sendiri kita boleh terus tunjuk dekat student formula ke. Sekejap. Okay, sekejap, cuba tengok apa yang dia keluar. Okay, so selalunya biasa saya akan share macam kalau kita mengajar maths tu, student yang tak ingat apa-apa identiti dalam trigonometri ke, so kita nak bagi dia punya nota tu, kita ambil je online and then screenshot hantar terus kat student pada Telegram dia orang. Okay, and then benefit lain dalam dengar ke saya ada terlaju sangat? Rasa macam sunyi pula duduk seorang-seorang kat sini. Dengar ke? Okay alright. Okay, satu lagi yang bestnya kita boleh move and edit. Okay, so contoh kalau kita nak gerakkan nota ni, alright, ataupun kita tulis satu equation yang panjang, y equal to mx plus c. So masa first kita tulis tu kita akan tulis yang besar lah kan. And then bila kita nak guna space lagi, kita boleh kecilkan dia, letak tepi dulu. Dan kita boleh continue lagi lah. Okay, ataupun apa lagi. Okay, so kita nak zoom dia pun tak ada masalah. Kalau macam contohnya ada yang tak nampak, okay, tak nampak screen demo. Oh, slide tak nampak ya? Sekejap Okay, dengar ke suara saya? Baru dapat dengar. Okay, sorry tadi saya rasa terputus talian. Okay, dengar nampak muka. Okay, so saya present screen semula lah ya, minta maaf ya.
Okay. Okay, dah nampak slide semula ke? Saya rasa tak ada gangguan sebab mungkin saya search internet so dia buffering lama sangat kot ataupun ada masalah internet. Okay, Alhamdulillah. So saya proceed ya. Alright, so okay. Alright, so what explain Edu? Move, rotate and scale everything on canvas. Alright. And then the next benefit yang ada dalam explain Edu adalah kita boleh record. Okay, record every experience to capture authentic moment of ideation, then share what most compelling for your audience and inspire them. So dekat bawah ni, button bawah ni, alright, kalau saya tunjuk yang bawah, saya tukar. Okay, alright, yang ni, kalau boleh tengok dalam screen tu, okay. So button ni adalah untuk record video, alright. So simple je. Apa-apa yang kita nak conteng ataupun tulis saja, contohnya kita nak explain dekat student, alright, ini adalah kita nak explain diagram, okay, this is the benefit, alright. Okay, so kita record lah, maksudnya bila dia punya timer tu gerak kan, sekarang ni dah 22 second, so kita boleh stop and then kita boleh gerakkan dia punya bawah ni timeline dia and then play. Okay. So suara mungkin tak jelas sangat lah sebab saya pun tak pakai speaker rasanya untuk tunjuk. Okay, so kita boleh overwrite juga and delete mana-mana part yang kita rasa tak suka lah. Mungkin kita ada tersalah term ataupun kita nak betulkan. So kita boleh delete. Okay, and then the next benefit adalah kita boleh share. So dekat mana button share tu? Kat sini biru ujung atas belah kanan ni. Alright, kita boleh share straight away pada student. Okay, dia ada banyak format lah. So biasanya kalau ada video yang kita record, kita boleh share video pada student, MP4 punya format. And then kalau kita rasa nak share PDF saja, kita boleh klik dokumen. Alright. And then kita juga boleh share image. Alright. Tapi yang menariknya dalam satu slide ni kita ada 20 slide kan. Dalam satu presentation ni ada 20 slide. Okay. So daripada 20 slide ni kita boleh pilih yang mana kita nak share dengan student. Okay, select a specific slide to share. Right. Okay, so katakanlah kita nak share student slide nombor 20 sahaja. So kita deselect all, right, and then choose only one slide, 1 out of 20. And then kita done, and then share. Share pula kita boleh pilih format apa, image ataupun PDF ataupun video. Alright, itu yang best lah. So macam kalau student hantar soalan, nak minta feedback, saya akan ambil soalan tu daripada Telegram, buka kepada Explain Edu dan kita conteng dalam tu, minta betulkan, and then kita bagi semula pada student. Alright, okay, untuk dapatkan apps ni, alright, Explain, boleh cari dalam App Store. App Store dia akan keluarlah Explain Edu, tapi dalam Play Store dia tak keluar Explain Edu, yang keluar Explain Everything Whiteboard. Okay, so kalau siapa-siapa yang berminat nak install, boleh buka dan boleh cari Explain Edu. Okay, yang ni adalah comparison dia. So siapa iOS ke Android ke kena aware lah yang mana satu yang ada, yang available dengan device masing-masing. Okay, kita ada dua, simbol dia lebih kurang sahaja. Macam yang kita tengah discuss ni adalah Explain Edu. Explain Edu ni memang dia develop untuk iOS sahaja. Okay, so siapa yang guna iPad tu boleh carilah. Tapi kalau Explain Everything Whiteboard ni, dia boleh untuk semua jenis device. Maksudnya iOS boleh, Chrome boleh, Android pun boleh. And then bila saya check dia punya benefit dia, Explain Everything Whiteboard ni lagi banyak lah sebab dia boleh collaborate, dia boleh share URL terus kepada YouTube and so on. Banyak benefit dia. Okay.
Okay, ini dia punya comparison dia, real time collaboration kalau pakai explain everything whiteboard. Alright, saya memang nak highlight yang ni sebab bila kawan saya berminat nak guna, kita perasan dia mesti tanya yang mana satu, yang warna biru ke yang warna putih. So saya pun confused kadang-kadang. So daripada sini dapatlah, okay, kita clear yang kita guna sekarang ni adalah explain edu. Alright. So terpulang pada masing-masing nak guna yang mana. Basically dia punya interface sama saja, tak ada beza, cuma dia punya benefit lagi banyak. Okay, open browser yang kita share tadi yang kita boleh guna dekat dalam ni straight. Okay. Alright. Satu lagi yang best yang saya rasa kita pun selain daripada boleh guna tangan kita, right? Ataupun siapa yang tak nak guna jari dia orang pun tak ada masalah, boleh dapatkan stylus pen dia. Okay. Kita boleh type jugalah apa-apa yang kita nak type kat sini. Contohnya saya type okay, warna hitam. So browser ni pun warna hitam. Kita tukar warna lain. Okay. Oh, bukan browser ni warna hitam, slide ni warna hitam. Okay, so kita boleh masukkan apa teks saja yang kita nak letak. Explain everything. Okay. Alright, so kita boleh pilih tulisan apa yang kita nak tukar. So kalau nak buat nota tak ada masalah lah. Tapi sejujurnya saya jarang guna teks untuk tulis topik ataupun main subtopik tu kita gunalah. Memang sememangnya menggunakan 100% jari saya lah maksudnya. Okay. Alright. Okay, so basically saya ada nak illustrate yang ni sahaja hari ni sebab tak nak banyak-banyak sangat, takut ada yang pening. Okay, nanti saya cuba ambil PDF file and then kita tengok macam mana nak mengajar menggunakan Explain Edu. And then untuk orang yang mengajar calculation, saya boleh share sedikit tips lah. Saya pun tak banyak juga lah tips je. Maksudnya macam mana kita nak guna space whiteboard ni supaya kita boleh tulis banyak benda dalam satu slide. Okay, and then saya juga biasa plot graph dalam Explain Edu. Alright. Okay, contohnya graph yang ni memang kita buat dalam Explain Edu. Kita guna ruler dia, kita guna pen dia. Okay, so this example, okay, dia bagi equation and then based on the equation, students sepatutnya come up dengan graph. Alright. So masa dalam kelas apa yang saya buat adalah kita buat sama-sama dengan student. So biasa kita kalau kita deal dengan graph kita kena ada koordinat kan. So kalau koordinat tu kalau tak kena pada tempat dia tak cantik lah. So maknanya kita tak dapat result yang betul. So saya memang guna ruler lah kat sini. So macam saya tunjuk sikit kat sini. Okay, contohnya saya kecilkan dulu, letak tepi sebab kita tak nak guna yang tu. Okay, so katakanlah untuk axis tu kita pakai warna hitam. Okay, kita boleh open ruler. Ruler dia sangat sharp, so jangan bimbang. So just gerakkan jari kita. Okay, and then dia ada degree dia yang mana kita boleh letak dekat sini. Okay, 360 degree. Alright, so bila mana kita dah settle, kita tak nak guna ruler dia dah. So kita pergi klik je, just klik sekali lagi. So dia hilang lah. Alright, and then kita buat labeling. Okay, ni pasti X and then ni pasti Y. Okay, and then kita boleh buat scale lah. Bolehlah nak multiply berapa kan. It depends pada koordinat. So student boleh tengok dan kita tak perlu berpeluh-peluh tulis kat whiteboard. Dan kita boleh guna graph ni banyak kali pada grup yang lain juga. Okay, so katakanlah kat sini 10, 20, 30, 40 and so on. Okay. So bila kita nak plot tu, okay, so katakanlah kita nak plot, kita letak kat sini. Okay, contohnya macam ni. Macam ni. Alright, so kita nak connect the line. Let's say kita nak connect the line. So we need ruler. So just panggil sekali lagi ruler tu. Okay, and then alright, so katakanlah kita nak illustrate equation ni guna line, red line. Okay. Right, so
letak tepi dulu. Okay. Mungkin second line kita nak mungkin dia punya figure dia, koordinat dekat sini ataupun dekat sini. Okay, and then kita nak draw the line. Okay, so kita nak guna yang ni, mungkin kita nak guna warna lain. So nak tukar warna, boring dah kan, warna yang sama. So kita, let's say kita pakai warna purple. Alright. So untuk yang shaded region tu, kita boleh guna highlighter. Okay, biasanya saya pilih warna yang simple lah, warna kuning. Tak nampak, saya guna warna biru lah. Alright, cuba kita guna warna biru. So adjust layer, pakai jari masing-masing ataupun pakailah stylus pen kalau rasa tak confident dengan jari. Macam saya sebab saya dah lama guna kan, so memang dah practice lah. Okay, so kat sini kita boleh mention dekat student. Sambil kita buat ni sebenarnya kita boleh record. Okay, saya lupa nak tekan record tadi. Okay, so yang ni adalah shaded region. Ataupun invisible solution, visible solution. Okay. So ruler tu simpan lah, kalau tak nak guna simpan sebab dia kadang-kadang mengganggu kalau kita tu. Okay, so graph dah siap. So kita, katakanlah kita nak buat second graph. So kita just kecilkan je dia, sebab dia terkena situ tadi. Okay. So saya telah satu graph. Alright. So kita tengok yang next. Okay, yang ni adalah contoh yang mana kita bincang dengan student dalam kelas. Okay, example equation. So kita nak selesaikan satu soalan. So student akan tanya macam mana nak buat ni. So walaupun dalam buku tu dah ada explanation dia, tapi ada part-part yang mana student tak tahu nak simplify tu, so kita kena go detail lah. So memang saya bukan tulis kecil, mula-mula saya tulis besar. Lepas tu baru saya tulis kecil-kecil tu. Macam mana nak tulis kecil-kecil? Okay, ini tips sikit lah. Saya tak tahulah orang lain, tapi macam saya pakai iPad mini, so memang kena space saya kecil lah kalau ikut screen tu kecil kan. Kalau orang yang pakai iPad Pro ke yang besar tu tak ada masalah. Okay, katakanlah the equation tu kita akan tulis yang besar dulu. Alright, example 2. Okay, example 2. So the function given is 3x minus x square. Okay, so kita nak cari apa? Kita nak cari definition dia. Okay, so kita letak tepi tu dulu, jauh sikit. So student memang dah ada soalan, so dia boleh refer. Alright, so kita nak guna definition ataupun kita buat short discussion je lah ya. So f prime x is equal 3 minus 2x. Okay, so ni jawapan dia. So nanti kita combine je lah. Mula-mula kita tulis kecil ataupun kita nak panjang lagi discussion kita buat satu-satu macam tu. Okay, ataupun memang itu jawapan dia, buat macam ni besar terus. Okay, so untuk case yang kelas online next week dengan student, apa yang saya dapat lah berdasarkan daripada idea seorang pensyarah yang kongsi menggunakan Telegram ataupun WhatsApp. Saya akan ambil satu soalan dan kita bincang dengan student. Saya tak akan letak macam ni lah kot, macam yang banyak macam ni. So nak record satu benda, nak record explanation yang panjang ni pada satu slide, sebenarnya dia akan membantukan kita punya recording tu. Contohnya kita sebenarnya nak cakap X tapi tersebut H. Sasul-sasul. So saya dapat idea yang mana kita buat satu slide, satu row. Maksudnya ini row yang pertama. Second row, second slide. So third row, third slide. So daripada situ kita dapat idea video tu akan jadi kalau kita salah pun kita betulkan pada slide yang salah saja. Bukannya the whole slide kita kena padam balik. So nanti jadi annoying pula kan, ambil masa lama nak buat slide tu. Okay. Lagi yang best dalam ni. Alright. Okay, instant feedback. Okay, macam yang student dia akan buat tutorial yang kita bagi and then dia akan bagilah. Alright, ini adalah tutorial student tu. Okay, student jawab. Okay. So kalau boleh tengok dekat sini, equation yang dibagi x square plus 3x plus 2.
So student sepatutnya selesaikan soalan ni guna definition. Okay, and then dia mesej saya lah kenapa jawapan dia lain daripada yang lain, dia cakap. Macam tu. Dia dapat 2x plus 4. Jawapan dalam buku lain madam, macam itu. So kita boleh go through jawapan dia, right? Kita boleh conteng pada jawapan dia, ataupun kita boleh buat solution kita dan kita share pada dia. Yang ni yang saya share dengan student. Maksudnya student ni memang di PM itu message kita personal. So dia start dekat mana. So sebenarnya berdasarkan apa yang dia buat ni kita dapat detect dah. Alright, apa yang dia lupa adalah function ni dia lupa letak bracket. So kalau kita nak conteng atas ni boleh, tak ada masalah. Lepas tu kita bagi balik dekat dia supaya dia lebih belajar daripada jawapan dia. So alternatif lain lah. Okay, ada dua. Satu lagi cara, kadang-kadang saya malas nak download dia punya tu, saya tengok je, saya buka Explain Edu, kita terus conteng kita punya solution tu and then kita share dengan dia. So dia boleh check jawapan dia. Okay. Okay, nak illustrate, okay, contoh saya buka Telegram, dekat mana student tu buka. Sudah bagi. Alright, kita buka dia punya soalan, contoh soalan. Okay, apa nama student tu? Tak ingat dah. Tapi tak apalah, saya dah simpan dekat sini. Alright. So, okay. So, student akan bagi dalam bentuk macam ni. So, kalau masing-masing boleh view dekat bawah, belah kiri tu, ada anak panah, arrow kat atas tu kan. So, kita klik pada yang ni. Okay, and then dia boleh simpan dekat kamera ke kat mana. Tapi kita tak nak lah, kita nak bagi feedback dekat student. Okay, so kita terus buka solution ni dalam Explain Edu. Alamak, kenapa tiba-tiba tak ada pula Explain Edu saya kat sini? Sekejap ya. Patutnya bila saya tekan sini, sepatutnya ada ya. Saya pun tak pasti kenapa tak ada hari ni. Ada. Okay, tak ada. Okay, tapi tak apalah. Saya nak tunjuknya daripada, sepatutnya daripada sini kita boleh buka sebenarnya. Kenapa dia tak boleh buka? Hari ni je kot tak boleh buka. Hari-hari lain saya memang direct je dengan student. Lah. Saya pun tak pasti kenapa. Nanti saya check balik. Okay. So kita pergi balik pada Explain Edu. Memang kalau buka pun tak ada masalah sih Kak Syikin. Biasanya dia boleh click more, Sarah. Click more. Oh, nanti Sarah click more. Kita cuba illustrate guna PDF pula. Okay. Alright, so jawapan ni, okay, jawapan yang kita dah edit. Katakanlah inilah jawapan yang kita dah edit tu. Okay, so kita akan terus share lah kepada student. Maksudnya, alright, so kita share, macam yang ni kan ada, kita contoh dalam slide ni, so ada 20. So saya tak naklah share semua. Alright, kita nak share yang kita nak bagi tahu student tu je. Okay, so kita select the slide. Okay, kita nak bagi yang ni and then done. Alright, lepas tu kita proceed. Kita nak hantar kat student tu dokumen ke image. Macam saya suka hantar student image sebab student memang suka ambil gambar, saya assume. Right, kalau yang supaya bila dia tengok image tu dia akan buka dan dia akan study. Kalau PDF ni sometimes ada student tu dia tak install pun PDF tu. Okay, so kita share dekat Telegram. Sebab saya tak ada WhatsApp group dengan student, saya buat Telegram group. WhatsApp group ni dia banyak kena, kalau orang baru masuk tak boleh tengok yang atas kan. Maksudnya dia, kadang-kadang bila dah lama download tu dia dah tak boleh nak tengok dah yang lama. Kalau Telegram ni mudah sikit saya rasa. Sekejap ya. Okay, so saya nak share dekat, katakanlah saya share pada student group tu. Saya share dekat sini lah ya. Learning materials. Okay, so just tekan send.
uploading success. Sebab apa dia laju? Sebab dia hanya sekeping gambar. Kalau dia video, dia ambil masa sikit. Kalau di PDF pun dia ambil masa sikit untuk download. Okay. So, bila kita buka dalam Telegram, okay. So, tadi saya hantar dekat dalam group learning material. Alright. So, kat bawah ni, kita boleh tengok. Okay. So, ini yang student dapat tengok. Student view lah maksudnya. Sebab saya hantar image. So, mudahlah untuk student view. Kalau hantar PDF tak ada masalah. Sebab majoriti student boleh buka je. Dua file ni boleh buka. Dia tak berat pun. Okay. Alright. Okay, go back to explain Edu. Okay, ini adalah saya punya conversation dengan student sebenarnya. So dia hantar banyak lah. Sebab dia buat exercise ni dia nak kena hantar. Okay. Tapi saya tak minta dia hantar dalam Telegram, saya minta dia hantar dalam Google Classroom. So dia snap gambar dia, tutorial tu, convert kepada PDF, hantar kepada dalam Google Classroom dan saya akan check. Cuma yang ni mungkin dia nak study dan minta kepastian. So dia snap je gambar dia guna pensel tu, walaupun tak clear, boleh bagi jugalah kat kita. Okay. Saya terlaju ke? Sudah habis rupanya. Tapi saya nak cerita pasal PDF. Okay. Okay, PDF. Alright. Sebelum kita masuk Q&A. Okay. Alright. So dalam slide PowerPoint saya ada 20. Tapi dalam Explain Edu ni dia unlimited. So kita boleh tambah saja. So kalau perasan dekat bawah sekali ni, belah kanan ada button plus. Macam sekarang ni slide saya, ni slide ke-19 daripada 20. So kalau kita nak tengok slide-slide lain, just tekan je kat atas, dia ada. So kita boleh carilah slide yang mana kita nak bincang ataupun buka. Okay. Alright, kalau kita nak tambah satu slide, okay, just press plus. So dia akan tanyalah nak whiteboard ke blackboard ke. Sebenarnya tak ada apa pun, template saja. So saya biasanya ambil yang basic, warna putih. So dia akan keluar new slide. Okay, dalam new slide ni saya nak illustrate macam mana nak ambil file PDF daripada cloud ataupun daripada Telegram group. Sama je ya semua. Cuma kalau Telegram ni nak ambil file daripada Telegram laju sikit. Tapi kalau nak ambil file dalam OneDrive ke, nak ambil file dalam Google Drive ke, dia ambil masa sikit lah sebab kita nak buka satu-satu. Okay, so saya akan press kat sini, go to the saya nak cuba daripada Telegram. Boleh ke tak boleh? Okay. PDF file. Kita ambil Telegram group. Super easy. Okay. Okay, contohnya saya nak buka chapter 2 ni. PDF file. Alright. Okay. Chapter 2 ni ada berapa ada berapa page ya? Bisa tengok sekejap. Ada 5 page. Okay. So kata kalau kita tak nak discuss semua pun dengan student, kita nak discuss 2 page only. So sekejap. Saya harap tak ada masalah. Okay. So dalam ni kita boleh terus buka kepada copy to explain edu. Right. Copy to explain everything tu saya install juga sebenarnya. Sebab semalam kita orang check boleh install tanpa bayar. Cuma dia memang limited lah. 3 slide, satu projek 1 slide saja. Okay, dalam ni ada banyak page. Okay, saya tak nak ambil semua sebab nanti heavy pula. So, saya nak ambil yang, okay, saya nak ambil page 1 dan page 2. So, saya akan select page 1. Okay, and then saya tekan page 2. Okay, hopefully semua boleh nampak lah ya. Right, yang lain tu kalau nak tak ada masalah, kalau nak semua pun boleh.
cuma untuk illustrate hari ni, okay, and then kita boleh separate slide and then press button insert tu. Okay, so dia akan masuklah, maksudnya separate slide, dia akan ada 2 slide dekat sini. Okay, so mana-mana pensyarah yang mengajar teori yang lebih banyak membaca, mungkin dia nak discuss tu, kalau kita macam ni kan dia kecil kan, so student tak nampak. So kita boleh zoom kan dia supaya student tu clear nampak apa yang kita nak bincang. Okay, so kalau kita nak bincang terminologi saja pun kita boleh, right? So kita boleh guna, okay, sambil tu saya tekan button record Okay, so kita boleh tunjuk pointer, kita boleh guna pointer, and then kita boleh guna highlighter sebenarnya untuk highlight apa yang penting dekat sini. So decision maker, alright, pay off value, ataupun kalau tak nak pakai pointer kita boleh pakai pen macam biasa. Pen ni pun sebenarnya dia boleh tukar dia punya size yang ni. Okay, so ada besar ada kecil. Okay, alright, we have to make a decision. Okay, combination. So kita nak highlight main point, tak ada masalah. Cuma kalau kita tersalah highlight, kita nak padam dia. Boleh ke padam? Boleh. So dia ada pemadam eraser jugalah. Okay. Satu perkara lagi, okay, kalau dah habis record kita boleh stop. Okay, so kita boleh, apa yang kita bincang dengan student tu kita boleh drop dalam Telegram group. So that siapa yang absent boleh jawab, boleh buat tutorial. Okay. Okay, satu lagi yang best adalah contohnya macam ni, kita tak ada space yang besar. Alright, apa yang selalu saya buat, saya nak bincang macam mana nak calculate value dalam ni kan. So student, biasa saya akan minta student tambah kolom kat sini. So tapi dalam Explain Edu ni dia ada satu apps yang, satu tools ni dia boleh crop part yang kita nak tu. Okay, yang saya tunjuk ni kat sini ni. Alright. Okay, so ini adalah crops tu. So kita boleh ambil yang ni, highlight dia. Saya nak table ni. Sorry sebab gambar saya ingat tadi. Okay, so dah highlight. Dia akan copy yang kedua untuk kita. And then okay, klik kat sini. Ada button copy. Alright. And then add new slide. Add new slide. Okay, so kalau boleh tengok dekat screen tu dia ada button paste. Okay, dia tak akan hilang, dia akan automatic appear sebab kita copy. Okay, so lepas kita tu kita akan ada satu table. So kita boleh buat calculation yang luar daripada nota tu. So kita akan cakap dengan student, okay, tambah satu kolom kat ujung ni untuk calculate value, expected monetary value. So setiap row ni akan ada value dia. Alright, so macam mana nak kira? So saya senang je student, ada formula tapi saya cakap dengan student 50,000 ni kita darab dengan probability. So tulis kat situ darab. And then untuk second state of nature, ni darab pula dengan yang ni. So kita akan dapat figure dekat sini berapa. So tulis. So untuk second ni saya akan guna color lain juga. Okay, tambah yang ni. Alright. So kalau rasa jari kita kembang ke atau jari kita besar sikit, sebab saya pun perasan kadang-kadang sangat sempit kan, rasa macam menguncup je dalam kelas tu. So saya akan besarkanlah gambar ni. So tak ada isu lah. Maksudnya bila skrin ataupun gambar kita besar, kita akan lebih mudah lah nak tulis tu kan. So yang ketiga ni 0 darab dengan 0.6 plus 0 multiply with 0.4. So dia akan dapat jawapan dia. Dan student tahulah macam mana nak kira. Okay. And then boleh tulis dekat bawah ni decision. Okay, so dia kena choose which alternative yang bagus tu. So settle satu discussion dengan student. Maksudnya kita tak perlulah nak copy and then kita tak perlulah ambil. Okay, dia akan buat dua ni, so you kena kat sini dia boleh bangkah dan boleh padam. So siapa yang tak ada calculation tapi nak guna juga yang ni tak ada masalah, sebab mungkin boleh guna dekat sini. Okay, nak highlight yang ni ke R1, R2, alright, R1, R2 do nothing. Okay, so
instead of kita salin balik table ni, kita sebenarnya kita crop je part yang kita nak discuss tu dengan student. So lebih mudah lah bagi saya dekat situ. Okay. Alright. Back to the slide. InsyaAllah kita dah nak habis dah ni sebab saya rasa saya nak buka kepada Q&A session lah sekejap lagi ya. Satu lagi, saya sebelum terlupa. Okay, slide yang ini saya boleh juga rename. Okay, so kita letak nama bengkel explain itu. Alright, kemudian akan quick save. Okay, so kalau perasan dekat sini dia ada satu function duplicate. So let's say kita ngajar group 1A, satu lagi kita ngajar group 1B. So kita nak guna nota yang sama. Alright, mungkin group 1A dah ajar pagi, so banyak conteng. So sebelum kita ajar group 1A, kita ajar dulu kita duplicate dulu file yang sama and then label lah, maksudnya yang first tadi untuk 1A, yang second untuk 1B. So kita tak perlu ambil banyak kali daripada Telegram sebab dia ada duplicate function. Okay. Apa lagi yang saya tak explain ya? Tools dia. Yang video ni, pada pendapat saya lah, video ni kena masuk satu kelas asing lah. Maknanya memang spesifik kita nak belajar untuk buat video. Sebab nak cover hari ni mungkin tak sempat lah semua benda kan. Okay, so mungkin nanti Kak Syikin atau Kak Ita boleh sambung lah macam mana nak buat video sebab yang otak-otak tu lagi tahu. Okay, saya basic saja. Saya guna untuk simple video dan simple lecture saja. Okay. Alright. Okay, ni dah. Okay, yang bawah ni dia ada 3 jenis, okay, 3 kategori. Satu standard yang akan tunjuk fully featured layout. Yang presenter ni kalau tiba-tiba, okay, kalau kita tak nak tengok yang tepi-tepi tu. Okay. So tak adalah, maknanya title tak ada, record video pun tak ada sebab kita takut tertekan kan. Sebab dia, alright. Okay, ataupun yang simple. Simple, basic tools, big larger button. Okay. Alright, so saya akan pakai standard je lah. Sebab tak ada masalah. Space tu, kita boleh kecilkan, boleh besarkan juga. Okay, ada soalan nak tanya so far? Ataupun nak saya tunjuk yang contoh lain ke? Kita buka pada Q&A session dulu boleh? Assalamualaikum Kak. Nak tanya. Sunyi sangat kelas. Saya rasa saya kat sini pun kesunyian. Rasa macam cakap dengan skrin. Kak nak tanya kalau okay, yang masa nak mengajar. Dengar tak? Tak dengar. Okay, yang explain edu ni dia punya dia tak boleh collaborate dengan student, cumanya kita boleh buat nota ataupun kita boleh record video dan kita bagi pada student. Right, student tak perlu install apps ni. Kita sebagai pensyarah je yang ada untuk develop kita punya material. Masa mengajar student tu, student kena bayar apps ni ke untuk pasal tak ada. Tak perlu. Okay Kak Ellie. Kalau laptop yang bukan touchscreen boleh guna ke? Jawapan jujur saya macam tak boleh. Sebab tak boleh tu tak boleh guna yang pen tu sahaja, yang lain masih boleh guna.
Okay, sebab macam pergerakan jari kita ni kan kita boleh zoom. Tapi kalau kita pakai laptop dan kita nak gerakkan mouse untuk zoom, saya rasa tak ada. And then satu lagi nak tulis tulisan tu tulisan sendiri kan, contohnya nak tulis equation ke apa ke, memang tak muat space tu, tak ada, dia tak boleh guna sebab dia kena pakai juga. Tapi ada seorang bersyarah, dia share ada satu device lain untuk connect laptop dengan laptop yang bukan touchscreen tapi boleh guna apps yang perlu touchscreen. Yang tu saya boleh kongsi kemudian satu daripada dia tu Puan Nuraini Hasanuddin. Saya rasa dia ada share. Boleh guna mouse and type text. Okay, ada soalan lain? Yang textbook tadi tu macam mana nak masukkan textbox? Textbox tu okay. Kalau kita nak type satu, okay, contohnya kan. Okay, saya kecilkan file ni. Okay, kecilkan PDF file tu. Letak di tepi dulu. Okay, katakanlah kat sini kita nak letak tajuk dia. So textbox yang ada belah kiri ni, A tu. Alright, so kita klik sekali and then kita tekan pada screen. Dia akan automatic appear lah textbox tu. Contohnya ini adalah chapter 2. Chapter 2, okay, decision theory. Alright, so kalau nak bold kita boleh bold. Okay. Alright, ataupun kita nak underline. Okay. Adakah saya menjawab soalan Puan Nur Zaitul Akmal? Textbook. Oh, saya salah baca soalan ke? Kalau textbook dalam PDF boleh terus import ke Explain Edu. Okay, saya buka saya punya tapi saya cubalah ya, saya buka saya punya OneDrive. Okay, sebab kebanyakan semua simpan dalam OneDrive kan. Alright. Okay, contohnya kita nak buka satu file dalam OneDrive. Okay. Textbook. Saya silap faham textbook ya. Kalau ada nota textbook boleh juga masukkan sebenarnya, tak ada masalah. Dia tahu dekat mana kita simpan saja. Okay, black canvas, file. Alright, so kita nak ambil satu file dalam OneDrive. Okay, so saya buka saya punya OneDrive. Daripada Explain Edu boleh, ataupun daripada OneDrive ke Explain Edu pun boleh. Dua-dua tu boleh. OneDrive. Okay, katakanlah nota. Saya nak ambil nota QMT 437. Ataupun saya nak buka skema kerja, nak tunjuk pada student. Alright, scheme of work. Okay. And then dia ada, kalau perasan, button import kat ujung atas belah kanan tu dia akan jadi aktif kan. So kita tekan import. Alright, bila kita tekan import daripada OneDrive, dia akan masuk lah. So kalau ada 3 page,
lebih baik sebenarnya kita separate slide tu. Okay. So, tunggu cek dia akan masuk lah. Okay, so ini yang baru punya, ini adalah yang baru Whiteboard 22 ni yang baru, saya baru buka yang new blank template. So kat sini ada 3 slide. 1, 2, 3. Itu cara kita nak masukkan apa-apa textbook lah. Saya rasa saya menjawab soalan ke tidak menjawab soalan. Puan Zaitul Akmal. Ya. Sebenarnya boleh buka mikrofon yang boleh tanya. Saya rasa tak ada masalah kot nak tanya. Direct. Ada suara lelaki nak tanya soalan tapi Sarah tak dengar kot. Oh, ya ke? Okay, sekejap kita tutup. Saya tutup saya punya slide ni sekejap. Mungkin dari situ boleh dengar kot. Stop focusing. Okay, adakah yang nak tanya soalan? Ke sebab saya present screen tu yang menyebabkan suara yang bertanya tu tenggelam? Okay, maksudnya Cik Khairul Azlan dah tanya tadi rasanya. Okay, macam mana nak kena iPad dengan projektor TV dalam kelas? Apa nama dia? Kalau saya boleh carikan. Alright, macam mana nak kena iPad dengan projektor? Adapter. Right, VGA adapter. Ya, terima kasih Kak Muslihah dan Kak Ita tolong jawabkan. Screencast boleh. Screencast. Maksudnya type kita kena record ke? Kalau screencast yang saya faham untuk recording kan? Okay, mungkin boleh share macam mana nak include video dari YouTube masuk dalam slide. Okay, kita cuba sekejap Okay, saya boleh tunjuk record satu slide video student sebab yang ni kita nak guna. Okay, so daripada Hana dan juga Kak Aini, saya cuba yang saya cuba tengok dulu. Okay, saya present screen sekali lagi ya. Okay, start broadcast. Alright, so saya akan guna Explain A2 juga untuk record bagi student. Okay, saya akan buka satu file yang saya record dengan student. Okay, ada yang panjang ni pendek. Okay. Example 3, video explanation. Okay, ni contoh video yang saya bagi pada student.
Alright, definition tu saya ambil je daripada manual dia orang. Okay, sebab kita nak bagi dia orang tak rasa tersisih sangat. So kita ambil je apa yang ada dalam buku. Kalau kita ambil contoh lain boleh, tak ada masalah. Cumanya untuk online learning ni kita discuss apa yang ada dalam buku tu supaya dia senang nak refer. Okay, yang ni kalau saya tak pastilah sama ada partisipan boleh dengar ke tak suara saya. Boleh. Dengar ke suara? Saya ada record sebenarnya. Dengar tapi tak berapa clear. Okay, Tapi boleh dengar. ataupun boleh dengar ya. Okay. And then simple saja. Oh, alhamdulillah dengar. Sebab saya rasa saya tak tahulah sama ada dia dengar. Okay, yang kedua, alright, saya record juga. Tapi yang ni saya ambil contoh dalam buku. And then kita explain, tunjuk macam ni satu-satu. Feedback yang saya dapat, student cakap, madam boleh tak buat contoh dan tulis sendiri. So saya rasa student, kalau kita nak harapkan student study daripada nota tu untuk orang yang fast learner boleh. Tapi kalau slow learner dia tenung lama soalan tu macam mana nak selesai, macam mana nak selesai. So saya prefer tulis one by one dekat student lah. Okay, yang ni yang saya tulis dengan dia orang dan kita explain. Tapi ada juga yang saya buat. Okay, saya tunjuk yang ni. Okay, bila dah siap satu video ni, alright, so kita boleh tekan share button dekat ujung ni. Okay, warna biru ni. Okay, tak gerak. Sekejap ya. Okay, yang saya buat asing ni, tapi saya tak dapat feedback lagi dengan student. Sama ada dia orang faham ke tak faham. Sebab sometimes kita kena cuba banyak angle lah macam mana nak buat video tu. Okay, yang ni menyebabkan soalan topik ni agak panjang. So saya punya video pun agak lama, 9 minit. Alright, so masih discuss benda yang sama. Okay, so saya salin soalan. So dalam soalan ni pun memang kita ada mention dekat situ apa yang kita nak bincang. So saya memang record suara dalam setiap slide. Tapi setiap slide tu kita minimumkan masa tu. Kalau boleh less than 30 second, so tak jangan cakap banyak sangat. Okay. Alright, and then next, ini adalah solution yang dalam buku. So ini yang student akan tengok. Pendapat saya sama macam tadi juga, student dia akan tengok, dia tak buat. So dia sepatutnya dia tahu every single step. Okay, so apa yang saya buat adalah saya pecahkan part by part. Okay, so in order to use the formula, we need this one. Alright, so the first part and the second part. Okay, and then kita substitute the formula ataupun definition tu. Alright, we substitute the formula or definition, masukkan dalam tu. So untuk ini memang kita nak kata slow learner lah, maknanya mana datang yang ni punya equation, mana datang yang ni punya equation, kita memang tunjuk. Okay, so lepas tu kita dah substitute, kita ada next row, right? So, apa jadi? So ini yang kita dah masukkan dalam definition. Okay, so selesaikan. And then kita cubalah tulis simple instruction kat sini, expand ke whatever kan, substitute ke, supaya student tahu step-step tu apa yang berlaku. So kat sini expand. Memang kalau dalam buku rasanya tak ada lah, kita tak pergi sedetail ini. Ini pendapat saya lah. So kita kena buat macam ni sebab ada student, macam mana tiba-tiba madam hilangkan x square dengan x square, macam mana tiba ni saya dapat tambah. So biasanya student careless dekat bracket after minus ni. Okay, subtract the similar term. So dia akan dapat yang ni. Okay, so kita proceed. Right, untuk first ataupun starting video tu memang saya punya sub-sub tu agak panjang sebab kita nak bagi student faham dulu every single step. So untuk next topic tu dia akan jadi lebih mudah lah bila dia dah faham flow ataupun jalan kerja nak selesaikan masalah calculus tu. Alright, simplify, yang ni kita simplify tak ada apa, and then replace the value. Okay,
kenapa saya buat macam ni dan tulis juga walaupun sebenarnya saya record ni kalau perasan. Okay. Saya buat dua benda sebab dalam kelas tu tak semua orang boleh buka video sebab dia orang ada masalah connection dekat rumah. Maksudnya bukan dia tak ada internet, dia ada internet cuma memang line dekat rumah dia sangat slow. So apa yang saya buat adalah saya akan provide dua file pada student. Okay, satu file video, satu lagi adalah dokumen punya, PDF file. Maksudnya for those yang mampu untuk view saya punya video tu dalam Google Classroom ataupun dalam YouTube, dia akan buka. Tapi untuk student yang tak boleh nak buka, dia akan refer dalam PDF file. Okay, alright, Kak Aileen Okay, saya rasa Sarah kena tunjuk pasal video sebab apps Edu ni dia memang built-in sekali dengan recording. Yang tu sebenarnya yang nak cerita. Okay, Sarah buat satu video, very simple video. And then Sarah share benda tu dalam Telegram ataupun WhatsApp. Cuba semua orang mungkin boleh tengok. Cuma kita kan nak benda tu laju. So Sarah akan buat video yang less than 1 minute tapi ada 3 slide. Okay, kita try sekali. Okay, so add new blank canvas. Sarah kat mana icon cursor je, kita tak nak conteng tapi nak tunjuk kat student yang cursor part yang kita tengah explain tu. Boleh kejap ya. Sekejap ya, ujung. Okay, so sekarang ni kita nak buat, okay, so Sarah nak buat first video. Alright. Okay. So tak nak guna teks, kita tulis dekat sini. Alright. First video, okay, using Explain Edu. Alright. Okay, Assalamualaikum kelas. Hari ni kita akan buat first video menggunakan Explain Edu. Okay, so yang ni nampak macam pointer ni. So sebenarnya ada banyak jenis pointer. Kalau student ni sebenarnya dia ada sound sebenarnya. Dia macam cerita apa, entah saya pun tak sure cerita apa. So kita boleh tunjuk dengan student. So student kalau keluar senjata ni sangat excited lah. Tak tahu kenapa dia excited sangat. Tapi saya memang suka pakai yang ni saja, yang very basic. Okay, tekan kat pen. Okay. Macam mana nak tunjuk macam mana nak cari warna tulisan macam warna tu. Okay, Star Wars, betul Kak Aisyah, Star Wars. Alright, so pen, kita tekan button pen and then dia akan bagi 5 basic. So basic ni boleh bertukar-tukar. Let's say saya nak tukar warna kuning. Alright, kuning tu ada colour lain tapi tak nak colour ni, kita nak yang lain. Ataupun kita tambah, button tambah. Okay, button tambah ni kita carilah colour apa yang kita suka tu. Katakanlah nak warna pastel, sangat-sangat pastel. Okay, done. So kita boleh tulis, okay. Kenapa pastel saya tak keluar? Oh, itu fill, kita nak stroke. Alright, so kita cari semula. Okay, done. Sudah jadi. Okay, hi everyone. Okay, so stop. Itu satu video dalam first slide. Itulah dah 1 minit lebih baru bercakap tak perasan. Okay, and then kita masukkan second slide. Okay, second slide, kita kalau boleh material tu dah siap, dah ada siap-siap kan. Kalau nak buat slide ni, kalau tak nak bagi lama, jangan masa nak buat slide baru nak tulis. So dah agak ambil masa lama. Biasanya apa yang saya content tu, saya dah siap-siap. Lepas tu video tu saya akan ambil part untuk explain saja, bukan untuk content. Unless kita nak demonstrate macam mana nak plot a graph, macam mana nak itu demonstrate tu lain pula cerita. Okay, katakanlah kita nak buat second video. Okay, so kita ada dua box rectangle kat sini, kita record. Okay, so this is the question, this is the solution. Okay, so selesai. Okay, so kita ada 2 slide. So bila kita nak submit dekat student,
Ataupun yang tadi kan contoh je, yang first slide tu. Okay. So kita tak payahlah nak fokus dekat slide mana kita nak hantar kat student. Kita memang nak hantar semua. Kira banyak slide ni nak hantar semua. So kita klik yang hujung biru dekat atas, export as. Alright, kita nak share this video to student. Okay, so press button video. Okay. And then kita drop dekat dalam Telegram. iPad tak ada, WhatsApp web adalah tapi dia tak best pun kan. So memang kena guna Telegram lah. Okay, dia masa sebenarnya tak adalah lama sangat pun. Cumanya ini adalah kelemahan Explain Edu. Dia slow. Tapi kalau siapa yang pakai Explain Everything Whiteboard, dia boleh drop video yang dia develop tu terus kepada YouTube. So bagi URL je kat student. Tapi kalau Explain Edu ni, kita buat video, lepas tu kita masukkan kepada third party punya account dulu, macam kita letak dalam OneDrive ke, letak dalam Telegram ke, and then baru kita upload dalam YouTube kalau nak letak dalam YouTube. So dua-dua boleh, cuma yang lebih mudah sebenarnya Explain Everything Whiteboard. Explain tu boleh record, masa record tu boleh pause tak? Boleh. Okay, Kak Aileen boleh. Salah kat mana ikon cursor ya, kita tak nak conteng tapi tak nak tunjuk dekat student cursor part yang kita tengah explain. Rasa dah jawab tak soalan ni Yun? Betul ke Yun? Okay, Kak Noveria, macam mana nanti tunjuk macam mana cari colour tulisan. Okay, tulisan ni pun saya rasa saya dah tunjuk tadi. Okay, Alhamdulillah tahu. Alright. 87, 88. Okay, cek lagi. Okay, so dia akan tanya kita nak share dengan siapa. Alright, so katakanlah saya drop dekat learning material ni. Okay, and then send. Tapi dalam masa yang kita nak send tu, kita boleh juga tambah komen. Maksudnya test video. Okay, ambil masa agak lama. Saya pun tak sure kenapa. Saya rasa internet problem ke macam mana.
Hmm. Mesti tak adalah selama ini. Ha, 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 ha. Hmm. Lain ke? Saya rasa selama ni saya tak buat selama ni kot. Okay. Nak convert ambil masa sebab internet lain tak semua. Itulah Sarah perasan juga. Sebab tadi kebanyakan saya terputus line. Okay. 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 Nampak macam dah siap tu. Okay dah tick dah. Alright, uploading. Success. So hopefully semua boleh tengok lah dekat screen tu. Saya rasa akan nampak kejap lagi kot. Sebelum saya tekan. Dia memang ambil masa sikit lah kot. Alright. Okay, so done. Alright, so sekarang ni kita nak tengok video yang kita submit dalam grup pensyarah tadi kan. Grup pensyarah pula dah. Kita tengok lagi mesej Dr. Mazidah. Okay, kita tengok yang Sarah hantar tadi dalam learning material punya ni. Okay, so kalau notice dalam Telegram ni. Okay, yang bawah sekali tu. Right, first video using Explain Edu. Okay. So ini yang kita record tadi. Dia kan ada 2 slide dalam ni ya. Kedua-dua slide yang kita masukkan. Ada 10 slide, dia akan continue lah sebenarnya. Dia bukannya separate. Dia masuk second slide. Okay, so kalau kita ada 10 slide pun tak ada masalah. Maksudnya kita record every slide, ada suara. Kalau tak nak suara pada setiap slide pun tak ada masalah. Dia akan keluar juga display. So video ni 1.42 second. 1 minit 42 second. Okay. Okay, so itu antara yang kita boleh buat lah. Maksudnya jangan risau lah macam mana nak record video tu. Kita tak perlukan apps lain, apps tambahan tak perlu. Alright. Okay, pasal YouTube ya, tadi Hana cakap apa ya? Kita ada masa lagi ke? Okay, lagi 8 minit lagi. Macam mana mana Hana? Mana message? Mungkin boleh share macam mana nak include video dari YouTube masuk dalam slide. Saya rasa boleh. Contoh, kita nama third slide. Kita pergi pada browser. Satu lagi, okay, yang nak tunjuk sebelum lupa, okay. Sebelum lupa, kita ada equation dalam ni sebenarnya. So, orang maths ataupun siapa-siapa yang mengajar calculation subject boleh guna, okay.
Contohnya y, alright, equal to, okay, kita ambil sin, okay, sin x. Ataupun letak dalam bracket ke, kita nak cantik nota kita kan. Macam tu. So kita boleh guna juga sebab dia ada keyboard untuk matematik punya. Sama macam kita guna dalam words tu. Alright. Okay, ada juga x dia dah sediakan x dia. So kita guna x dia. Okay, sin x. Lepas tu kita nak buat lagi. Apa lagi ya? Kita nak tambah lagi. Okay, y equal to okay, kita boleh cuba square root x. So equation ni boleh letak sekali. Nak besarkan boleh, nak kecil pun boleh. Okay. Alright. And then kalau you nak masukkan video, kita boleh bagi, okay, kita boleh letak melalui browser. Okay, kita buka Khan Academy punya video contoh. Okay, so kita masuk channel Khan Academy. Okay, so ada banyak video yang kita boleh share dengan student lah maksudnya. Okay, kita kalau nak belajar pasal derivative trigo. Okay, mungkin kita tak nak develop kita punya own material, kita boleh ambil yang Khan Academy punya lah. Okay, so kita besarkan apa jadi? Oh, dia akan ambil full screen. So masa kita nak tekan tadi sepatutnya kalau kita nak record untuk video student, tapi pendapat Zara kita sediakan URL saja kalau kita punya video tu, kalau tu video luar kan. Dan sepatutnya student boleh klik lah. Okay, so ini Khan Academy punya video. Ataupun mungkin kita boleh pakai kalau kita betul-betul nak tunjuk tu, kita mungkin boleh record kan. Contohnya, kita tekan button record dan kita tekan play. Alright, contohnya saya tekan record. Okay, 00. Okay, so kita tekan play video. So dekat sini pun kita boleh ambil video orang lain dah. So bila student buka video kita, at the same time video Khan Academy ni dah play dah dekat dia punya slide dalam video tu. So itu salah satu cara lah. Sebab dia ada browser kan, browser dekat atas sekali. Okay, atas sekali insert browser, insert video. Okay, stop. Alright. Okay, kita start dulu. Okay, ada orang tanya pasal harga ya. Sarah beli 5 tahun lepas dengan harga RM16 sebab dia punya harga tu dalam dolar. So
Salah beri RM16.70 saya ingat. Masa tu pun berkira juga nak beli sebab masa tu orang tak beli apps tu kan. Kita guna je apps yang free. Tapi berdasarkan Kak Kamruzita, dia beli dengan harga RM1.60 Kak Ita. Sarah pun lupa dah. Tapi maksudnya dulu lagi murah lah. Dan sekarang ni harga dia bercek dekat dalam website. Macam yang ada share dalam group tadi RM57 kan. Macam Syazni baru beli baru ni pun dalam 50 lebih juga saya rasa. Alright. Maksud Sarah sekali je for lifetime kot saya rasa. Tak adalah kena beli lagi dan beli lagi. Tapi kalau ada dalam web tu dia memang mention kena beli per year ataupun tak tahu kan, tu kena tengok balik. Tapi saya rasa iPad ni kalau kita dah install sekali tak ada dah kot saya rasa. Boleh cubalah. Macam Dr. Makna tanya berapa harga kan. Sarah tak boleh nak check harga sebab Sarah dah install apps tu dalam ni. So bila Sarah buka dalam App Store dia memang tak display harga. Tapi mana-mana pensyarah yang ada iPad ataupun iPhone boleh check harga sebenarnya sebab dia belum install apps tu, so dia akan appear lah harga tu kat situ. Macam kalau Sarah nak tahu harga, saya tak boleh nak tengok harga dia sangat. Cuma kita tengok kat sini. Okay. Display everything. Okay, ada lagi ke nak tanya soalan? Saya rasa masa pun dah 11.30. Okay. HT sebenarnya tu apa betul? Apa apps yang saya guna ni? Sekejap ni Sarah cuba cari harga dia. Sebab Sarah dah install maka macam tak nampak harga tu kat sini. Explain Edu price. Okay. Kalau Kak Yuslina nampak harga RM57.90 tu saya rasa harga tu dah tu. Yang latest. Sebab Syazni beli dalam setahun lepas 54 Syazni. Saya ingat dah. Sebab dia sebenarnya harga dia in dollar. So dia memang akan makin mahal lah sebenarnya. Sebab saya RM57.90. Itu harga yang latest satu saya rasa. RM57.90. Sebenarnya ada ramai juga kawan-kawan Sarah yang dah install. Macam Kak Muslihah, Kak Nufairia. Tapi kat Puan Ainia Sanuddin. So Sarah tak sure berapa dia orang install hari tu. Okay, ada lagi soalan nak tanya. Sarah rasa tak ada communication sangat sebab Sarah pun tak dengar suara student. Thank you, Teacher Sarah. Okay, kalau yang nak tanya boleh tanya dalam grup tu, sebenarnya ramai lagi otai-otai. Okay, harap-harap membantu dan harap-harap semua berasa bahagia nak buat kelas online nanti. Terima kasih. Okay, terima kasih Kak Muslimah, Kak Khadijah, Kak Ini, Cik Arif, Kak Zam, Kak Masizah, semua sekali. Siapa yang subscribe ya? Saya subscribe monthly untuk explain everything. Oh, okay. Sebab monthly code. Subscribe pada apps apa tu? Maksudnya, pada apps apa pula? Pada device apa? Maksudnya, pakai kat laptop ke? Pakai dekat iOS ke? Android ke? 28 atau RM38. Okay, terima kasih semua. Pakai iPad. iPad, oh okay. Alright. Kak Nasrina. Okay, terima kasih. Terima kasih Cik Sarah. Sama-sama Kak Roslina, Nurul, Cik Zukri.